sama-sama bawa satu tema hubbul watan minal iman. Betul. Ia bukan hadis Nabi, tapi satu kalam yang begitu membuat-buat, mengangkatkan perjuangan dan kemerdekaan tanah Melayu dan juga tanah yang dijajah. Betul. Hubbul watan minal iman, kecintaan pada tanah air itu sebahagian pada iman. Boleh Ustaz syarahkan lagi kenapa boleh keluar gagasan? Keluar perkataan tu dah. Dia sebenarnya memang daripada Nabi SAW. Hasil perkataan tu daripada mulut-mulut ulama. Kerana kalau dilihat kepada Nabi SAW, memang Nabi ni sangat cinta kepada negara. Sangat cinta pada tanah air. Nabi ketika mana berhijrah, sebelum benar-benar hilang Mekah daripada pandangan Nabi, itu memang sabit hadisnya Nabi berpaling ke Mekah. Nabi cinta. Jadi Nabi kata, kalau tidak kerana kaumku, aku tak tinggalmu. Nah, mulah tanah air yang paling aku cintai. Itu betul. Perkataan Nabi SAW. Itu sudah difahami dah bahawasanya cinta kepada tanah air itu memang daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi ketika mana sampai di tempat bernama Jahifah atau Juhaifah, Nabi itu nangis. Lalu Jibril tanya, mau menangis ya wahai Rasulullah? Atabki ya Muhammad? Ya, na'am. Aku menangis. Atashtaqu ila baladika? Itu perkataan Jibril tanya. Adakah kerana rindu kepada negeri engkau wahai Nabi Muhammad? Nabi kata, ya, aku rindu pada negeri aku, Mekah. Jibril keluar turun satu ayat Quran. Inna rabbaka yaqulu innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Dalam tafsir kata ila ma'ad ila Makkah. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang telah memfardukan ke atas kamu melaksanakan Quran. Islam ni. Hikmahnya apa? Supaya engkau benar-benar kembali ke tanah air engkau Mekah. Fatabassama Rasulullah. Maka Rasulullah senyum sebab faham ini busyra, berita gembira. Nanti aku balik pula ke tanah air aku, tempat kelahiran aku, tempat tumpah darah aku. Jadi dalam tafsir Ruhul Bayan kalau tak silap, Ismail Haqqi Al-Hanafi sebut Ruhul Bayan kan Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan kalau tak silap. Wa fi hadhil ayati isyaratun ila anna hubbal watani juz'un minal iman. Juz'un minal iman. Daripada ayat ni ada pengertian yang ada isyarah yang ditunjuki, iaitu bahawasanya kasih kepada negara tu ialah juzuk daripada iman. Dan Nabi tu banyak bersabda al-watan. Banyak. Ada hadis Nabi sebut al-watan, tanah air. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas cerita Rasulullah ni iza qadima min safarin, bila sampai Nabi daripada permusafiran, fa nazara ila judranil Madinah, dan Nabi lihat kepada tembok Madinah. Nampak dah orang panggil jauh tu, nampak dah orang panggil sempadan Madinah. Maka Nabi akan menggerakkan tunggangan faharrakaha lihubbiha wahnina ilaiha. Maka Nabi akan menggerakkan, memecukkan tunggangan Nabi itu kerana kasihnya kepada Madinah dan rindu kepada Madinah. Kalau kita buka dalam kitab syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut, wa fi hadzal hadisi dilalatun annal madinata afdalul ard, satu atau lebih kurang itulah ayatnya. Hadis ni menunjuk di atas bahawasanya Madinah tu ialah selebih-lebih bumi, seafdal tanah di bumi, sebaik-baik. Wa ila anna hubbal watani juz'un minal iman juga. Dan memberi pengertian bahawa cinta kepada negara tu ialah bahagian daripada iman juga. Sebab Madinah tu walaupun bukan Nabi lahir di situ, keluarga Nabi sudah banyak di situ. Ayahnya, keluarga ayahnya, keluarga ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Quran dan hadis ni, dengan huraian ulama, dapat kita faham bahawasanya cinta kepada negara itu memang ajaran agama. Sehingga keluarlah perkataan ulama, man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat dengan negaranya,
maka dia khianat dengan agamanya. Sebab apa, Mak? Sebab macam mana kita nak buat agama kalau tanpa negara? Macam mana kita nak buat pondok, nak buat madrasah, nak buat masjid, kalau tak ada negara? Tak boleh buat. Yang ada negara pun kena tarik tali kuning lagi. Betul tak? Kalau buat tak minta izin. Kalau tak ada negara, macam mana nak buat agama? Nak buat Islam. Jadi negara tu ditashbihkan seperti apa dia panggil piring. Saya selalu suka analogi tu. Yang saya baca adalah Muqaddimah Ibn Khaldun kalau tak silap. Khaldun kalau tak silap. Dia kata betul. Dia kata ad-da'watu diniyah bidunil wataniyah wal asabiyah la tatimmu. Perjuangan agama tanpa didasari dengan ketanah airan dan kebangsaan, cinta kepada bangsa ni, tidak akan berjaya selama-lama. Maka sebab tu yang kita dengar perjuangan alih botol lah namanya, agama, bangsa dan tanah air. Sebenarnya tu bukan reka-reka orang Melayu kita juga. Bukan orang tua kita reka. Memang betul ada dalam pengajian agama. Kita tak boleh hanya jual Islam saja, tak boleh. Islam saja tak boleh. Maksudnya seperti tasbihnya agama ni seperti air. Air kan kita boleh pilih nak air kok ke, nak air Zeus ke, kopi Zeus dah. nak kopi Zeus tu nak latte ke, nak cappuccino, boleh pilih. Agama kan gitu. Betul. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak Islam sila, siapa nak kafir sila. Tapi bangsa, mak boleh pilih bangsa? Tak boleh. Tak boleh. Tidak ada habuan untuk kita pilih. Kita lahir Melayu mesti mati Melayu. Lahir Cina mesti mati Cina. Lahir India mesti, lahir Arab mesti mati Arab. Lahir Amerika mesti mati Amerika. Tak boleh satu saat kita puas jadi Melayu umur 40. Boringnya jadi Melayu, rasa nak jadi Korea lah pula. Buat rambut ini sikit, hanya sayung. Tak akan jadi Korea. Hanya sayung. Tak akan jadi Korea. Itu dia kata bangsa ni memang ketentuan Allah tanpa ada hak untuk kita pilih. Ditashbihkan seperti gelah. Gelah cawan. Cawan, apabila kita letak atas piring dia dan kita tuang air dia dan cawan tu tidak retak, orang jamu kita air seperti ni, kita rasa dimulia tak? Dimuliakan. Itulah ibaratnya kalau kita berjuang, mesti kena berjuang tiga-tiga. Agama, bangsa dan negara. Untuk memastikan bangsa kita tidak melarat, mesti kena jaga negara. Untuk pastikan agama kita tu tak cemerlang, mesti kena jaga bangsa. Karena kalau gelas yang kita tasbihkan bangsa itu seperti itulah, itu retak. Bocor situ, bocor sini. Cuahlah agama macam mana pun. Habis. Hilang jati diri. Hilang identiti. Kat kita sekarang ni, kecelaruan identiti. Zaman dulu, rasa-rasa kalau zaman dulu tu, zaman-zaman hantuah ke, zaman-zaman orang pakaian Melayu kita ke, kalau dia orang ni agak turun ke England, ke London, orang mereka, orang putih sana tahu tak ni orang Melayu? Tahu. Sebab ada identitinya. Dengan serban tengkoluk. Tengkoluk tu serban Melayu lah. Baju Melayunya dengan kerip, sisik. Itu budaya, identiti lah. Tapi sekarang ni, kalau turun dengan baju seluar jeans koyak lutut, dengan rambut pangnya warna-warni pelangi, orang tak tahu ni bangsa menatang apa ni. Betul. Ni mesti bangsa pang. Bangsa skinhead. Hilang. Melayu tu sudah hilang. Betul. Jadi sebab tu kena jaga Melayu. Bukan kata orang Melayu apa, jangan gitu, jangan. Tahu tak? Saya, kalau orang yang kita tak payah duduk sibuk-sibuk ke bangsa, ke negara lah, kita jual Islam cukup. Orang seperti ni kalau mari rumah saya nak curah air atas latai itu. Kenapa? Bagi dia minum lah, rasa mulia tak. Tak perlu pun piring-piring cawan-cawan. Yang penting air. Penting Islam. Islam yang penting. Bangsa dihina, bangsa dibuat khianat apa, negara dibuat khianat, kita tak ambil peduli. Nanti agama kita akan jadi hina. Rasa memang jadi hina. Saya akan buat gitu supaya dia rasa bahawasanya hijab dia tu sebenarnya nak menghina agama dia sendiri. Itu yang Syekh Abdullah Fahim juga bawa. Mesti berjuang tiga-tiga negara. Dah bukan Syekh Abdullah Fahim, bukan Ki Hashim Asy'ari, daripada agama kita. Sebab tu nasionalisme ni kalau kita maknai dia dengan asabiyah, ta'assub, itu silap. Nasionalisme ni bukan asabiyah dengan mana ta'assub. Asabiyah yang dilarang oleh Nabi itu ialah antu'ina akhaka ala zulmi. Kan gitu.
dalam hadis yang panjang, sahabat tanya, Nabi kata, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan daripada perjuangan kami orang yang menyeru manusia kepada asabiyah. Sahabat tanya, aminal asabiyat ya Rasulullah? An yuhibbar rajul liqaumihi. Adakah termasuk daripada asabiyah yang mu kata tadi wahai Rasulullah, bahawa seorang laki-laki itu cinta kepada kaumnya, bangsanya? Nabi kata tidak. La, bukan. Sebab memang kita kena cinta ke bangsa. Sebab tu dalam Quran kata kena ada satu ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza waliyunziru qaumahum. Tengok. Waliyunziru qaumahum, supaya dia dapat memberi peringatan kepada kaumnya, dapat bermanfaat untuk bangsanya. Gitu bahasanya. Kaumnya, bangsanya. Jadi memang qaumiyah, hubbul qaum wal watan, itu memanglah di syariat, dianjur dalam Islam. Nah, yang tak boleh Nabi kata apa? Minal asabiyah ni antu'ina akhaka ala zulmi. Mu tolong saudaramu di atas kezaliman. Maksudnya kalau dia sudah kumpulan kita, parti kita, dia salah betul pun betul, salah pun betul. Faham. Dia Melayu tak kira, dia betul pun betul, dia salah pun betul. Faham. Sebab dia Islam, dia salah pun betul, dia betul pun betul, dia salah pun betul. Tak kira. Kita kena bela ini ustaz kita, ini mursyid kita. Tak boleh itu. Faham. Islam tak ajar gitu. Ya, itu yang dilarang. Ta'assub tu, fanatisme yang membawa kepada kejahilan tu yang dilarang. Bukan cinta ke bangsa, cinta ke tanah air, perjuangan kebangsaan, itu bukanlah satu fahaman yang di luar daripada Islam.